Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yassin, adalah pegawai kaji cuaca dan selaku moderator bagi taklimat cuaca ke-13 yang dilakukan secara di atas talian kali ini. Sebelum kita beralih pada taklimat cuaca, saya ingin memberikan sedikit penjelasan pengenalan ringkas mengenai Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Jadi untuk pengetahuan bis kita semua, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam ataupun secara singkatnya dipanggil BDMD adalah autoriti kaji cuaca kebangsaan, iaitu National Meteorological Authority bagi negara kita. Jadi antara peranan BDMD adalah untuk mengeluarkan ramalan cuaca seharian dan juga ramalan cuaca perairan Brunei. Selain itu, kami juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan nasihat dan juga amaran cuaca jika terdapat cuaca aktif yang dapat memberikan ancaman terhadap nyawa dan harta benda kita ni. Jadi, nasihat dan amaran cuaca ini dikeluarkan dalam bentuk amaran kod cuaca berwarna yang akan diterangkan kemudian. Maklumat cuaca ini adalah sangat penting dan berguna dalam membantu bis kita semua untuk merancang dan membuat keputusan bagi sebarang aktiviti baik indoor ataupun outdoor. Baiklah, jadi sedikit latar belakang mengenai taklimat cuaca kebangsaan ini. Maklumat utama taklimat ini diadakan sejak dari tahun 2018 hingga kini adalah untuk meningkatkan lagi kefahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna mengenai keadaan cuaca dan iklim semasa bagi negara kita. Jadi kumpulan pengguna ini adalah seperti safety and first responders, bahagian ekonomi dan industri seperti industri perikanan, industri agrikultur dan perusahaan kecil sederhana, itu SMEs. Dan tidak melupakan juga rakan-rakan media kita yang juga sangat aktif menolong Jabatan Kaji Cuaca untuk memberikan lagi maklumat ini kepada orang ramai. Jadi kami berharap dengan perkongsian maklumat cuaca dan iklim ini ia dapat memberikan manfaat kepada jabatan-jabatan ataupun syarikat-syarikat swasta secara amnya ataupun kepada individu sendiri. Baiklah, taklimat cuaca kali ini akan memfokuskan pada cuaca semasa tempoh peralihan monsun ataupun dikenali sebagai inter-monsoon period yang akan berlaku tidak lama lagi. Jadi bersama saya hari ini adalah Dayang Harnina Morani, iaitu pegawai kaji cuaca dan merupakan salah seorang peramal cuaca di Pusat Ramalan Cuaca. Jadi Puan, boleh Puan berikan sedikit pengenalan mengenai monsun peralihan ini? Terima kasih Dayang Nadiatul. Okey, apa yang dimaksudkan dengan musim peralihan ataupun intermonsoon ini? Untuk kita ni memahami apa yang dimaksudkan dengan musim peralihan ini, kita ni mesti memahami monsun-monsun yang ada memainkan peranan kepada cuaca negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam mempunyai dua monsun. Yang pertama adalah monsun timur laut ataupun dikenali sebagai musim tengkujuh yang berlaku pada lazimnya pada bulan Disember hingga Mac. Monsun timur laut ini dibagikan kepada dua bahagian, Timur Laut fasa pertama dan Timur Laut fasa kedua. Kedua-dua fasa Timur Laut ini mempunyai profil cuaca yang berlainan. Monsun yang kedua berlaku di negara Brunei Darussalam adalah monsun barat daya. Monsun barat daya ini dipanggil sedemikian oleh sebab aliran angin barat daya yang dominan di negara Brunei Darussalam termasuk sebahagian rantau Asia Tenggara. Pada lazimnya, monsun barat daya ini berlaku dari bulan Jun hingga September. Pertukaran di antara kedua monsun ini yang dikategorikan sebagai musim peralihan. Musim peralihan ini ada dua. Yang pertama berlaku semasa peralihan di antara monsun timur laut dan barat daya. Ianya berlaku di bulan April hingga Mei. Manakala musim peralihan yang kedua berlaku pada bulan Oktober hingga November. Semasa musim peralihan kedua ini, aliran angin akan berubah dari arah barat daya ke timur laut. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan musim peralihan ataupun intermonsoon ini adalah musim di antara dua monsun. Semasa musim peralihan, tiada aliran angin yang dominan.
Jadi ini menyebabkan angin tempatan yang mencorak keadaan cuaca di negara. Angin tempatan yang dimaksudkan adalah bayu laut dan bayu darat, ataupun lebih dikenali sebagai sea breeze dan land breeze. Waktu siang, efek pemanasan dari matahari bagi laut dan darat adalah berlainan. Laut mengambil masa yang lama untuk panas. Jadi ini menyebabkan suhu antara laut dan darat berbeza. Aliran angin secara alami akan bergerak dari arah tempat yang sejuk ke panas. Bayu laut atau sea breeze akan menyebabkan pembentukan awan terutama pada waktu tengah hari dan petang. Kadangkala pembentukan awan ini menyebabkan hujan bersaingan di waktu tengah hari. Pembentukan awan ini juga berlaku di kawasan pedalaman. Manakala land breeze ataupun barat daya berlaku pada waktu malam. Suhu barat daya adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan suhu kawasan perairan dan laut. Aliran angin secara alami akan bergerak dari kawasan sejuk ke kawasan panas, iaitu dari darat ke laut. Pembentukan awan yang berlaku pada siang terutama di kawasan pedalaman akan menjadi hujan atau hujan berpetir. Hujan atau hujan berpetir ini akan bergerak ke kawasan pesisiran laut pada waktu malam. Baiklah, secara lazimnya, bagaimanakah keadaan cuaca yang kita dijangkakan sepanjang musim peralihan selama sekitar 2 bulan yang akan datang ini? Berikut adalah thunderstorm occurrences ataupun kejadian ribut petir bagi tahun 1979 hingga 2020. Di sini saya ingin terangkan bahawa bagi bulan Oktober hingga November, termasuk bulan Disember, kejadian ribut petir adalah lebih kerap jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, terutama semasa monsun barat daya. Keadaan cuaca yang dijangka adalah hujan atau hujan berpetir yang berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang dan bergerak ke kawasan pesisiran dan laut pada waktu malam. Semasa hujan atau hujan berpetir ini, beberapa impak cuaca yang mungkin berlaku seperti banjir kilat, jalan raya yang licin yang boleh menyebabkan kemalangan, angin kencang yang menyebabkan pokok ataupun tiang-tiang lampu tumbang, bekalan elektrisiti terputus dan sebagainya. Manakala mengenai kod berwarna amaran cuaca, boleh Puan terangkan serba sedikit mengenai nasihat dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca. Sekiranya ada keperluan untuk mengeluarkan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh BDMD ada 3 peringkat. Yang pertama adalah amaran cuaca peringkat kuning. Amaran peringkat kuning ini dikeluarkan jika hujan atau hujan berpetir itu boleh menyebabkan banjir ataupun banjir kilat di kawasan-kawasan rendah atau mudah banjir. Peringkat seterusnya adalah peringkat jingga dan merah. Amaran peringkat jingga dan merah ini dikeluarkan mengikut severity impak cuaca tu, macam banjir ataupun angin kencang, termasuk juga tanah susur yang dijangka semasa hujan atau hujan berpetir yang berpanjangan. Jabatan Kaji Cuaca ada juga mengeluarkan kemas kini maklumat nasihat cuaca untuk orang ramai ataupun advisory. Advisory ini dikeluarkan selalunya sehari ataupun 2 hari sebelum keadaan cuaca yang aktif. Maksudnya, hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku pada beberapa hari yang akan datang. Jadi mungkin itu saja buat taklimat cuaca kita pagi kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Harnina Morani atas penerangannya tadi mengenai monsun peralihan. Jika orang ramai mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, kita boleh menghubungi kami melalui talian cuaca 114 ataupun melalui email kami contact@met.gov.pn. Dan selain itu, kami ingin mengingatkan kepada orang ramai supaya sentiasa mengikuti maklumat keadaan cuaca terkini melalui aplikasi bimbit kami iaitu Brunei WX ataupun melalui media sosial resmi jabatan kami iaitu Brunei Weather bagi Instagram dan juga Facebook page kami. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus komited dalam memantau perkembangan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu sesuai dengan keadaannya. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Auda lebih memahami cuaca. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.